Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan apa khabar Haji? Terima kasih, Alhamdulillah baik. Apa khabar kamu? Saya Alhamdulillah Haji. Kita dipisahkan oleh MCO. Ya, Kan Haji betul. join, saya join Zurich Takaful kan. Kemudian MCO. Jadi Betul. dengar nama saja. Nama Haji lebih kurang nama saya. Apa nama penuh Haji tu? Itu, betul. Saya pun terdengar juga. Tapi untuk pengenalan, nama saya Nazrul Hisham Abdul Hamid. Saya Ketua Pegawai Eksekutif untuk Zurich General Takaful. So, macam mana kamu pula? Oh, memang kita ni betul lah orang kata adik-beradik dalam Zurich Takaful. Alhamdulillah. Nama saya Nazrul Namizad bin Ahmad. Bapa aja berbeza. Berbeza, betul, betul. Okey, tapi dalam Islam kita satu saudara. Betul. Saya Alhamdulillah. ialah Ketua Pegawai Agensi di dalam Zurich Takaful. Okey. Menjaga keseluruhan agensi di dalam Zurich Takaful lah. Itulah nampak ceria ni dengan baju raya ni, semangat raya dah hadir dah ni. Semangat raya tapi puasa baru berapa hari aja ni Haji. Ya, betul, betul. Ya. So Haji, apa saya teringin nak mendengar pengalaman Haji kan semasa Ramadan. Apakah yang paling Haji kenang lah? Okey, terima kasih saudara Nas. Saya rasa Ramadan ni adalah suatu bulan yang amat istimewa dan yang paling saya kenang ialah sebab tu saya berpuasa di Tanah Suci. Wow. Ya, di situ saya rasa kelainannya memang begitu ketara lah. Yang mana kita di sana terlari-lari untuk mengejar pahala, beribadah dan juga apabila malam tu selepas berbuka memang looking forward untuk sembahyang tarawih. Ya, yang mana kita tahu dekat sana bila orang bercerita tu paling lama as compare kepada kita kat Malaysia ni, kita semua buat 8 rakaat kemudian dengan surah yang pendek, tetapi di sana dengan surah yang panjang dengan satu juz kalau boleh nak habis dalam satu 2 rakaat tu. Saya rasa itu adalah satu pengalaman yang paling istimewa dan konsentrasi kita pun begitu baik bila berada di sana. Tidak macam berada di sinilah. So bila pertama kali itu bila nak pergi tu memang masing-masing berasa macam seolah betul ke saya nak ke sana ni, sebab apa dalam bulan Ramadan ni cuaca begitu panas dan mana kita banyak pergerakan aktiviti di sana. Jadi macam kita nak buat tawaf, kita nak lakukan banyak ibadah di kawasan Masjid Haram ya. Tetapi sangkaan itu meleset. Sebab apa? Bila kami di sana dia punya expression dan juga dia punya semangat tu lain bila kita berada di sana. Jadi kelainan tu memang ada. Jadi macam mana dengan saudara Nas ni? Haji bercakap saya pun rasa semangat. Hopefully saya pun dapat melakukan perkara yang sama seperti Haji InsyaAllah. selepas InsyaAllah. kita boleh keluar daripada Malaysia ni nanti. Betul, Kan betul. itu adalah impian saya jugalah ya Haji, untuk mempunyai pengalaman seperti Haji. Kalau Haji tanya pengalaman saya ni lebih kepada kerja kot Haji. Kan siang malam kerja. Jadi saya nak share pengalaman saya tentang bekerja kan. Pengalaman yang saya takkan boleh lupa dalam bulan Ramadan ialah saya ni jaga sales Haji. Kuala Lumpur saya bersahur. Kemudian naik flight, dalam flight tu kita tengok orang makan dan sebagainya, tahan je lah. Cobaan Haji. Masa tu semua rasa musafir lah tu. Memang rasa musafir sebenarnya dah boleh buka puasa kan. Tapi fikir-fikir balik, sayang lah nanti kan. Okey. Sebab nak pergi tempat yang saya pergi tu pun unik juga. Saya pergi ke Tawau Haji. Sampai Tawau pukul 4.30 dah buka puasa Haji. Itulah pengalaman saya. Tapi masa saya makan tu saya was-was sikit. Sebab aku ni dah boleh buka puasa ke tak boleh buka puasa? Boleh buka puasa, tak boleh buka puasa kan. Tapi sebab dah dengar azan tu kita makan je lah. Alhamdulillah. So, jadi makan tanpa was-was. Makan tanpa was-was. So itulah itu bukan azan asar masa makan. boleh bukan azan-azan. Tapi saya ingat saya tu maghrib sebab semua orang makan sekali. Okey. Aduh. Tapi memang itu yang saya kenang sekali kan. Saya harap saya dapat melalui pengalaman itu sekali lagi kan. Tapi disebabkan MCO lah tak dapat merentasi negeri. Nina, saya nak bertanya, macam mana kita lihat dalam bulan Ramadan pada tahun ini, cabaran kita berpuasa dan juga cara kita beraya Norma Baru daripada perspektif orang muda macam Nas ni. Okey, ini soalan yang agak baik. Okey, terima kasih Tuan Haji. Haji saya rasa macam dalam forum perdana Islam. Okey, apa yang saya lihat Haji, inilah pengalaman saya dan juga saya pun rasa bersyukur ada kebaikan dan juga ada kekurangan lah semasa MCO ni. Yang mana pada tahun lalu kita selalunya kalau bulan puasa memang saya sibuk je. Saya akan pergi buka puasa sini, buka puasa sini dengan agensi. Tapi tahun lalu memang buka puasa dengan family je. Sebab tak lagi mana-mana. Kan, tapi yang banyak mengajar dan juga membentuk saya pada MCO yang lalu ialah
saya jadi imam tarawih. Alhamdulillah. Komplit Haji. Oh, Kan? okey. Komplit. Okey. Dan juga yang lebih saya ingat dan akan kenal sampai bila dan hopefully this year saya dapat lakukan lagi ialah menjadi imam untuk solat raya. Oh, Alhamdulillah. Kan Bagus tu. itu ialah macam saya memaksa diri saya kan. Sebelum ni kita mendekatkan diri dengan saya, kali ni kita mendekatkan diri dengan Ilahi. Sambil Alhamdulillah. dalam masa sama kita mengejar kita punya kerja pada siang hari, pada malam hari ni kita menunaikan apa yang patut sebagai umat Islam. Itu menarik itu apa ni perspektif anak muda seperti kamu ni ya, di mana kalau ikutkan ini adalah satu yang mana macam saya orang yang berkeluarga ni, itu yang kita harapkan. Sebab apa, walaupun dalam bulan puasa norma baru saya anggapkan, sebab kita ni kalau boleh kita nak berkumpul satu keluarga ya, sebab kebanyakan waktu yang kita luangkan ni kita macam saya sebagai seorang bapa, saya akan keluar untuk seperti macam saudara Nas mengatakan tadi, kita cari perniagaan kita, cara mana kita nak dapatkan top line kita ya, yang mana bukan kata bulan Ramadan ni satu alasan kita tak boleh buat production kita kan. So jadi dalam hal ni apa yang kita buat ialah saya nampak bila kita dalam norma baru, selain kita boleh buat virtual orang kata interaction dengan orang di luar sana, rakan-rakan niaga kita, tetapi kita juga dapat masa bersama keluarga. Seperti mana yang Nas sebutkan tadi, bulan puasa ni bila kita ambang lepas berbuka puasa untuk kita sembang tarawih tu, jadi satu family ada kat rumah. Jadi saya nampak itu mengukuhkan ukhuwah antara kita punya family members, dan juga even kalau ada yang saudara datang tu sekali kita bersama. Jadi betul peluang tu untuk kita jadi imam untuk tarawih, dan juga daripada segitu pun kita dapat orang kata santai bila sambil moreh apa semua. Jadi tak terkejar-kejar berada di rumah. Dan saya rasa kalau kita tengok daripada segi konteks raya pula, tahun lepas saya nampak benda tu memang berlaku. Ya, ramai orang jadi imam solat raya sendiri kan. Ada yang macam-macam dia pegang untuk orang kata sebagai contoh sebagai imam memegang dekat mimbar tu kan. So jadi saya nampak kat situ banyak kelainan dan orang dah menerima konsep yang mana semuanya boleh dilakukan di rumah bersama keluarga. Jadi itu saya rasa satu benda yang unik yang kita alami ya, Nas. So Wawasan 2020 ni di samping MCO ni memaksa kita untuk pergi kepada digital. Yep, betul. Dan juga memaksa kita menjadi muslim yang lebih baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. betul. Nas, dalam kita sibuk berpuasa dan persiapan untuk hari raya, mungkin Nas ada tip kesihatan yang ingin dikongsikan bersama orang di luar sana. Jadi sebagai anak muda ya, atau generasi muda, mungkin kesihatan tu lebih cenderung kepada pergi ke gym, melakukan riadah di luar. Sebab sekarang ni pun orang sibuk berbasikal apa semua. Betul. Jadi mungkin ada yang anda nak sampaikan kepada orang kat sana tu, macam mana? Okey, terima kasih Haji. Tapi sebelum tu nak bagi tahu Haji pun muda lagi. Alhamdulillah, saya dah capai 5 series dah. Oh, tak nampak Haji, tak nampak macam 5 series. Okey, jadi saya menjawab soalan Haji itu tadi. So, tip kesihatan di dalam COVID-19, kita ketahui bahawa mengurangkan risiko kesihatan adalah salah satu antara tuntutan maqasid syariah yang bertujuan memastikan keselamatan dan kesejahteraan nyawa. Justru antara tips kesihatan di dalam COVID-19 adalah yang pertama, elakkan dari mengunjungi kawasan yang berisiko tinggi, dan jika tiada keperluan, duduklah dekat rumah. Kan? Yang kedua, elakkan daripada berhubung rapat dengan pesakit dan mereka yang mempunyai simptom kan. Kita kena tolong antara kita ni kan. Okey. Dan yang ketiga, elakkan kelaziman kalau sebelum ni jumpa berjabat tangan kan. Okey. Dan wanita pula kalau jumpa nak belaga pipi, cubalah tolong elakkan buat masa ni ialah bukan waktu yang sesuai Okey. Dan yang keempat, ini adalah yang paling penting, iaitu kita sendiri perlu menjaga kebersihan diri. Seperti kerap basuh tangan kan, dan menggunakan hand sanitizer kan. Kalau kita pergi mana-mana mall, kita boleh nampak hand sanitizer ni memang ada. Even dekat rumah, dalam kereta semua dah ada kan. Jadi kita kena sentiasa jadikan itu ialah amalan kita. Okey. Dan yang kelima ialah menggunakan penutup muka lah. Okey. Dan yang keenam, pastikan kalau boleh setiap pagi tu ambil vitamin C kan, dan juga mengamalkan senaman Haji. Kalau bulan puasa ni kita boleh lari atas treadmill ke ataupun buat senaman ringan, naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga kan. Kan sebab sometimes bila kerja terlalu lama pun kita boleh stres kan. Jadi buatlah senaman. Jadi ini salah satu faktor yang actually boleh jadikan sebagai tip kesihatan untuk melawan virus COVID-19 ni Haji.
Alhamdulillah. Jadi saya rasa dalam arti kata lain patuhi SOP untuk kita lebih selamat. Ya, dan itulah mantra untuk norma baru kita sekarang ya. Betul. Okey Haji, since Haji tadi dah bertanyakan dengan saya, jadi saya pula nak bertanyakan dengan Haji. Memandangkan Haji ni ialah antara idol yang ada dalam industri takaful kan. Jadi bila orang sebut Haji Nazrul, saya ambil sikit dia punya tempias tu kan. Okey. Haji, mungkin dengan pengalaman yang Haji ada, boleh Haji kongsikan dengan saya dan juga audiens dekat luar sana, apakah tip keselamatan dan juga kewangan kan di dalam bulan Ramadan dan juga raya ni? Mungkin untuk orang muda macam saya ni kadang kesedaran tentang takaful ni kurang. Bukan saja kurang daripada takaful, menyimpan pun kurang kan. Asal ada, habis semua kan. Tambah-tambah nak raya je. Betul. Oh, kalau boleh baju raya biar Gucci kan. Betul. Lalas lepas raya kita makan kuaci. Mungkin Haji boleh share sikit tips saja. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Saudara Nas. Jadi dalam kita cuba untuk yalah daripada mana yang dikongsikan oleh Saudara Nas tadi, menjaga kesihatan, ya, menjaga SOP. Tapi yang amat penting juga ialah apabila kita mengalami sesuatu perkara yang melibatkan keselamatan, ya. Keselamatan ni maksudnya risiko tu berada di mana-mana. Jadi kita tidak boleh halang risiko berlaku sebab daripada proses kita berada di dalam dunia ni memang tertakluk kepada banyak risiko. Jadi untuk kita membaiki risiko ni ataupun menambah baikkan pengalaman kita mengatasi risiko, yang paling penting ialah kita perlu ada perlindungan takaful. Ya. Ini amat penting oleh kerana takaful tu dia merangkumi semua daripada family oriented dan juga daripada general perspektif. Okey, general perspektif ni saya nak kongsikan yang mana secara amnya kita bila berlakunya kemalangan, kita tidak ada tempat untuk kita mendapatkan orang kata sokongan selepas berlakunya kemalangan tu. Jadi dengan adanya perlindungan takaful, kita akan dapat orang kata diselamatkan dengan cara bukan oleh kerana kita dapat kewangan daripada perlindungan tu, tetapi juga sokongan yang diberikan. Jadi kita tidak perlu risau atau khawatir apa yang berlaku pada kita itu tidak ada orang kata penambahbaikan ataupun tidak ada sokongan selepas itu. Jadi yang penting sekarang ni bila kita ambil perlindungan takaful tu, ianya adalah satu orang kata assurance kepada setiap orang yang dilindungi itu. Apabila berlakunya risiko atau berlakunya kemalangan, dia tidak perlu risau. Okey, jadi family members ataupun saudara mara yang berada di sekeliling pun tidak perlu risau mengatakan apa akan terjadi kepada si Polan ni apabila berlaku kemalangan. Itu pertama. Jadi bila kita nak merancang daripada keselamatan, dia pergi kepada kewangan. Kenapa kewangan? Sebab apa? Keselamatan yang kita nak rancang ni adalah melibatkan kewangan. Macam Saudara Nas cakap tadi, betul. Kita ni terlalu banyak memikirkan perbelanjaan untuk harian kita yang kepada lifestyle. Kita lebih suka menunjukkan lifestyle kita, mengatakan kita ada itu, kita ada ini contohnya. Macam saya nampak Saudara Nas ada kereta sport dekat bawah tadi saya nampak. Oh, alhamdulillah, begitu menarik. Tetapi saya percaya Saudara Nas juga ada menyimpan untuk perlindungan, untuk keselamatan. Jadi itu yang lebih baik daripada segi untuk orang generasi muda seperti Saudara Nas. Jadi orang berfamili atau generasi muda, bila merancang kewangan tu, kita hendaklah mengukur baju di badan sendiri. Jadi apa yang kita nak belanja tu, make sure that benda tu adalah yang orang kata keperluan. Okay? Kita tengok daripada segi apa yang kita boleh belanjakan. Jadi kalau adanya perbelanjaan tu tadi ketepikan, jadi apa yang balance yang kita ada ni, kita sepatutnya fikirkan macam mana kita nak buat perlindungan tu satu percentage, betul berapa banyak persentif untuk kita simpan. Jadi dengan itu kita nampak kita akan plan kita punya kewangan ni jangka panjang daripada kita cuma benda tu jangka pendek. Sebab kita tahu zaman MCO ni, zaman norma baru ni, apabila berlakunya pandemik, ramai orang hilang kerja. Ramai orang yang gajinya sepatutnya X amount dah jadi Y amount because mungkin majikan tidak dapat menampung perbelanjaan syarikat semuanya. Jadi kita perlu adakan payung sebelum hujan. Ini amat penting. Sebab apa? Kalau kita tidak adanya aspirasi terhadap perkara-perkara begini dan benda yang kita alami daripada tahun lepas ini mengajar kita untuk lebih orang kata berdikari dan lebih memahami apa yang diperlukan akan datang. Itu pada saya amat penting bagi bukan sahaja generasi baru seperti Nas, tetapi orang yang berkeluarga seperti saya ni, ini amat dititik beratkan. Ya?
Dalam arti kata lain Haji, tak salah untuk kita nak hidup dengan lifestyle, tapi kita kena pandai untuk Betul. bijak untuk asingkan simpanan dan juga kita punya keinginan. Ya, betul. Betul. Ni bersesuaian lah. Yes, kalau kita betul. belajar marketing. Betul. Nas, kita telah berbincang pasal keselamatan, pasal perancangan kewangan dan juga tips kesihatan. Jadi saya terpanggil lah untuk bertanyakan kepada Nas ni, sebab Zurich ni dia ada banyak speciality yang disediakan bulan Ramadan dan juga Hari Raya. Mungkin Nas nak kongsikan kepada orang di luar sana apa yang istimewa kat Zurich ni? Boleh Haji, boleh. Sebab tadi kita dah cerita berkenaan dengan personal, bagaimana kita melalui Ramadan dan juga Raya, experience kita. So now kita balik kepada Zurich Takaful. Okey. So apa yang special di Zurich Takaful ingin saya kongsikan dengan audience dekat luar sana? Terlalu banyak kan bulan Ramadan ni saja dan juga Raya insya-Allah. Okey. So yang pertamanya kita ada sama-sama raya, iaitu melalui My Zurich Life Bazaar, iaitu untuk membantu peniaga-peniaga mikro dan juga mereka yang melakukan perniagaan daripada rumah. Kan kita tahu bahawa mereka ni ialah golongan yang terkesan disebabkan oleh pandemik yang berlaku. Jadi kesemua barangan mereka ini akan dihebahkan dan dipromot secara percuma Haji kepada pelanggan di dalam Zurich Malaysia. Jadi anda kena inform ni kepada saudara mara anda yang actually terlibat kan. Okey. Dan yang kedua, be rewarded dengan kita punya e-Shopee voucher bernilai lebih kurang RM250 untuk pelanggan baru kita. Sekiranya anda melanggan kita punya 3 produk ni, iaitu produk Takaful Family Hero, Takaful Pro Essential dan juga Takaful Pro Invest daripada 13 April sehingga 14 Mei. Kan? Anda akan menerima e-Shopee voucher bernilai RM250. Banyak tu Haji. Banyak, beli betul. kasut raya. Okey. Dan yang ketiga, kita punya planner kan. Jadi kita pun kena memastikan bahawa engagement bersama dengan management ni ada. Kan, untuk memastikan, sebab mereka ni berjuang berhabis-habisan masa pandemik kan. Jadi kita ada majlis berbuka puasa bersama CEO dan juga planner yang kita anjurkan sepanjang bulan Ramadan. Dan juga selaku Zurich Takaful kan, kita sebuah organisasi Takaful, kita juga akan melakukan majlis penyerahan zakat yang dilakukan pada 30 hari bulan April. Alhamdulillah. Okey. Itulah Haji yang berlaku sepanjang Ramadan ni Haji, dan juga insya-Allah sehingga raya nanti banyak lagi Haji yang tersusun dalam Zurich Takaful. Saya setuju dengan yang diutarakan oleh saudara Nas sebentar tadi, yang mana di Zurich sendiri terlalu banyak keistimewaan yang kita sediakan, bukan saja untuk pelanggan tetapi orang yang kurang bernasib baik, seperti penyerahan zakat yang kita akan lakukan pada 30 April seperti yang disebutkan oleh saudara Nas, dan juga kita ada banyak lagi program CSR yang kita telah rancangkan, yang mana di seksi kita seperti mana pepatah English yang mengatakan apa yang kita dapat kita bagi balik. Ya, yang ini adalah penting, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang baik yang dilakukan oleh Zurich, sambil kita bukan setakat fokus kepada profit ataupun top line dari sebuah syarikat itu sendiri, tetapi dia lebih kepada memikirkan macam mana kita nak membina modal insan, macam mana kita nak membina kehidupan yang lebih baik kepada orang di Malaysia itu sendiri. Jadi saya rasa itu cukup baik, saudara Naz ya. Okey, jadi dalam kita bersembang dah cerita pasal keistimewaan, kita dah cerita pasal tip-tip ni semua. Jadi bagi saudara Naz ni, apa yang kamu rancangkan sekarang ni apabila kita nak beraya ni? Jadi saya rasa orang kita ni sekarang nampak raya ni macam terlalu mandom. Saya bahasa budak-budak muda sekarang mandom. Dia kata sebab apa? Tahun lepas tak boleh beraya, tak boleh rentas negeri. Tahun ni kemungkinan besar tak boleh juga dilakukan. Jadi apa yang rasanya untuk kita istimewakan hari raya pada tahun ni? Okey, yang pertama kita kena sentiasa redha lah Haji kan. Kena sentiasa redha dengan arahan kerajaan, walaupun kita tengok bahawa keinginan kita tu meluap-luap untuk nak balik dan juga beraya kan. Ini kalau tak dapat lagi balik ni, ini kali kedua kan. Tapi juga kita perlu memastikan bahawa keselamatan seluruh warga Malaysia, sebab dia akan memberi impak yang sangat besar, especially daripada ekonomi Malaysia kan. Sebab bila number naik, jadi orang dekat luar pula semakin takut dengan perniagaan mereka di Malaysia, jadi dia akan tarik keluar perniagaan keluar daripada Malaysia. Jadi sebenarnya
raya ni memang kita pun nak raya, tapi banyak cara yang kita boleh beraya sebenarnya. Kan? Seperti saya beritahu di awal penceritaan kita tadi, wawasan 2020 yang kita kenali tahun lalu ni mengajar kita untuk pergi pada digital. Jadi saya dah ada perancangan Haji. Jadi kalau sebelum ni saya kena start kereta pergi rumah kakak, rumah mak kan, rumah abang, rumah ni semua kan. Ini akan menelan kos petrol. Sebenarnya tak kira pun. Saja nak bagi tahu kan, nak bagi tahu kepada masyarakat dekat luar sana, sebenarnya kita kena be kreatif. Kan dalam pandemik ini. Kita ada apps Teams, kita ada app Zoom, macam-macam aplikasi yang ada hari ni kan. Jadi why not kalau kita susun satu masa pukul selepas saja sembahyang raya kan, kita susun satu masa inilah waktu bersalaman bersama keluarga. Jadi semua mesti masuk ke dalam link tersebut, pakai baju raya dan sebagainya, bermaaf-maafan. Cuma kita tak boleh bersentuhan lah kan. Bermaaf-maafan dengan ibu, ayah kita, adik-beradik kan, isteri dan sebagainya. Dan kemudian makanlah nasi impik ke rendang kan, sambil tunjuk saya masak ni kan. Jadi saya rasa itu ialah satu cara yang kreatif. Jadi satu amalan yang selalu lagi kita buat ialah memberi duit raya kan kepada ibu ayah kita. Jadi sebenarnya tidak ada halangan kita boleh pergi kepada ePay kan. Kita boleh bagi transfer duit raya, ampau raya through Maybank, RHB dan sebagainya. Banyak platform. Just be kreatif dan juga bagaimana kita boleh fikirkan untuk menceriakan kita punya suasana raya. Alhamdulillah. Itu yang saya plan tadi. Kalau tak boleh balik kampung. Betul. Menangis juga. Baik tu perancangan daripada anak muda seperti saudara Nas tadi. Dan cuma saya risau bila dia kata bersalaman dengan isteri virtual tu. Jadi itu alamak. Kalau betul kena itu masalah tu Jadi kalau boleh dengan isteri janganlah virtual. Kalau masalah tak boleh tidur dalam rumah nanti. Okey. Jadi sekarang ni bagi saya pula Nas, memang macam generasi kami pula, kalau tak balik kampung, tak jumpa ayah ibu, tak jumpa sanak saudara, itu adalah satu benda yang tak boleh. Okey, jadi macam generasi muda sekarang ni dia orang lebih senang dengan digital yang mana everything virtual, macam apa Nas bagi tahu tadi, bayar duit raya bagi duit raya pun ePay pun dah boleh apa semua kan. Tapi kami ni masih lagi orang kata dalam alam kami nak pergi juga jumpa orang-orang itu. Sebab tu bila kerajaan dia announce katakan kemungkinan besar tidak boleh rentas negeri, masing-masing semua dah mengeluh. Kita ni nak balik kampung, kita nak jumpa saudara-saudara kat luar sana kan. Tapi cadangan yang Nas bagi tu amat baik. Sebab apa? Saya rasa generasi macam saya ni sepatutnya dah pergi melangkau ke arah digital juga. Jadi dia bukan hanya untuk generasi muda tetapi generasi orang kata X, Y, benda ni semua pun kena lalui juga. Sebab apa? Ini adalah norma baru yang kita lalui. Jadi kalau saya sekarang ni mungkin tahun lepas dah samalah kita buat benda yang sama tu. Tahun ni mungkin kita menambah baikkan lagi selain daripada virtual yang kita lakukan tu semua. Saya rasa mungkin ada yang lebih penting lagi apabila kita berucap dengan mereka ni semua. Saya kata sekarang ni ada orang kata teknologi yang lebih baik lagi. Kemungkinan besar bukan setakat kita virtual tu dalam segi kita setakat meeting orang kata pakai MS Team ke ataupun WhatsApp ke apa semua. Sekarang ni kita dah boleh buat macam-macam daripada background kita tu menunjukkan kita berada kat mana apa semua. So creativity tu nak kena datang supaya jadi bila kita sekarang ni bukan setakat one to one, dah boleh ramai sekali betul. Berbincang. Kalau dalam satu orang kata kelompok beraya tu kan dah boleh buat. So jadi saya rasa kita gunakan teknologi daripada asas untuk kita mengukat silaturahim dan mengukuhkan ukhuwah kita. Jadi pesanan kita lah Haji untuk kita punya planner ataupun rakan-rakan kerja yang actually macam Fras ni rasa macam nak lalu lorong tikus kan. Kalau rasa nak bayar 10,000 seorang tu apa salahnya kan? Tapi tolonglah jangan lakukan bukan sebab duit, mungkin kita ada kemampuan daripada segi duit, tapi perkara yang paling asas ialah kita perlu sama-sama menghentikan pandemik ini. Betul. So insya-Allah kita seru kepada semua yang di luar sana sama-sama kita jaga SOP dan juga kita jaga keselamatan. Yang paling penting kita jaga kita dan kita semua dalam keadaan selamat. InsyaAllah. Okey, Haji. Pastinya ramai orang dekat luar sana nak tahu ni, peminat-peminat Haji nak tahu apakah juadah istimewa pada hari raya yang pertama. Macam selebriti pula. Haji kan ada Tagafur. Okey, kalau tak lengkap masa hari raya ni, kita tak ada lemang, ketupat dan rendang. Tapi saya rasa kat luar sana pun banyak juga orang menyediakan selain daripada apa yang saya sebutkan tadi,
seperti lontong, soto dan juga ada yang buat nasi minyak. Jadi saya rasa ini adalah juadah-juadah yang perlu ada semasa Hari Raya. Jadi macam Nas pula, apa persiapannya? Haji sebut nasi minyak, saya perut dah kongkang-kongkang kan. So bagi saya Haji, pastinya tahun ni ialah nampaknya seperti bocor Haji kan. Tapi antara benda yang penting, saya dah buat persiapan awal juga kan. Takkanlah makan pun kita nak bocor. Yalah, kan. Betul. Duit raya dah bocor, duit raya dah e-payment kan, raya pun dah bocor. Jadi makan tak boleh bocor je. Yalah, betul. Kan. Betul. Jadi saya dah pesan awal dekat wife saya, belajar cara mak saya buat rendang, Alhamdulillah. dan belajar cara buat lontong. Kan rasa mesti sama, tak boleh lari sikit pun. Ya, betul, Sebab betul. nak menangis ni raya Yalah. ni kan. Ya, Jadi betul. itulah Haji yang pada saya penting pada raya pertama, mungkin rendang dan juga lontong lah campur nasi impit. Betul. Nas, jadi sambil kita semua nak bersukaria dengan Hari Raya, kita juga jangan lupa tentang orang yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Jadi saya harap kita semua dapat doakan supaya roh-roh mereka ini sentiasa dirahmati Allah SWT dan mereka dilepaskan daripada siksa kubur dan jannahlah tempat mereka. Ya, kita doakan. Yang penting anak-anak yang soleh punya doa ni amat bermakna bagi mereka yang telah pergi mendahului kita. Jadi penting tu je. Betul, insya-Allah. So di samping tu, banyakkanlah amalan bersedekah kan, Betul, dalam bulan betul, yang mulia ni. betul. Dan juga jangan lupa bayar zakat fitrah. Ya, betul. Itu paling penting. Jangan lupa, jangan tunggu nak lepas ni sembahyang raya baru nak bayar zakat fitrah. Dah tak boleh terima dah tu. Betul. Itu penting ni ingatan kita untuk semua betul. kan. Jadi Haji, apa tema baju kali ni ada juga walaupun situasi macam sekarang. Tema saya pakai yang dulu. Pakai yang dulu. Jadi kita pun taklah nak beraih sangat tahun ni sebab oleh kerana apa yang Finas bagi tahu kat semua tadi, kita tetap fikirkan raya tetap raya, tetapi ikut kemampuan kita dan juga jangan membazir. Sebab apa, kita tahu kalau kita nak berjalan merentah negeri pun kemungkinan besar tak boleh. Jadi nak beraya tu jangan lupa pakai baju yang cantik-cantik, tetapi tidak semestinya baru. Ya, mungkin kita boleh salin pakai apa yang kita ada terdahulu. Ya. Kuih raya tetap kena ada. Itu mesti, insya-Allah kena ada. Tak berseri kalau tak ada kuih raya tak ni. ada kuih raya tak berseri kan. Sebab sekarang ni kan kuih semua online je, Shopee je sampai. Betul. Sekarang Lalamu, Grab, Panda semua ada. Shopee je semua. Tak tahu dah mana satu hasil tangan lah. Betul. Jadi itulah pada saya, Nas, mungkin dari segi cara kita melakukan pembelian tu juga membantu juga orang yang memerlukan pendapatan seperti Grab, delivery boys ni semua, ataupun orang yang terlibat dalam pemesanan makanan untuk kita ni semua. Saya rasa ini adalah satu juga usaha yang baik yang mana kita dapat membantu mereka. Ya. So itu satu cara yang baguslah. Macam kita tengok tadi Bazar Zurich kan. Betul. Itu ialah satu inisiatif yang luar daripada kotak kan. Yang orang lain tak buat, kita memikirkan solusi sedemikian. Sebab tu saya rasa Zurich dia bukan setakat profit oriented punya organisation. Dia cuba membantu dari segi orang yang tidak berkemampuan. Sebab tu kita adakan MZL portal tu untuk mereka berniaga, specifically bazar yang kita sediakan itulah. Jadi bazar ni adalah satu bazar online yang mana setiap orang yang ingin berniaga kecil-kecilan boleh actually register dengan kita untuk mereka ni participate dalam kita punya bazar. Jadi bila adanya platform yang kita bagi tu, jadi orang ni tidak perlu risau sebab apa, sekarang ni kita tahu kebanyakan bazar Ramadan kemungkinan besar banyak yang tak boleh lakukan oleh kerana terdapatnya peningkatan kes, dan juga sekarang ni pula ribut taufan melanda negeri-negeri tertentu kan. Jadi nak melakukan perniagaan secara fizikal tu jadi susah. Jadi gunakan kesempatan ni, pergi kepada MZL Bazar. Di situ anda semua boleh register dan berniaga, dan kita beri peluang untuk akses kepada database yang kita ada. Dan dari segi itu saya rasa amat mudah bagi peniaga-peniaga kecil-kecilan ni. Tak perlu adanya kos untuk set up kemah, ada meja, semua tak perlu. Semuanya berlaku di rumah. Jadi bila order sampai, hantar. Jadi itu benda yang simple kita boleh offer kepada peniaga-peniaga kecil ni. Itu salah satu cara kita membantu rakyat Malaysia kan. Betul Nas. Ya.
Nas, tadi kita berbincang pasal perlindungan takaful dan macam mana perlindungan ni boleh memberikan sedikit jaminan kepada peserta-peserta kita apabila berlakunya musibah. Jadi dalam konteks family takaful itu sendiri, apakah produk-produk yang ada di Zurich Family Takaful yang mungkin Nas nak kongsikan bersama dengan orang di luar sana? Okey, terima kasih Haji. Soalan berkenaan produk kan yang ada dekat Zurich Takaful. Zurich Takaful ni memang unik Haji. Ya, unik sebab produk-produk dia yang dicipta ni menjadi ikutan. Menjadi ikutan dalam industri. Kalau boleh saya nak sentuh 3 produk yang lebih kurang kena dengan masa sekarang ni kan. Haji, kita bersembang mengenai menyimpan, kita menyimpan mengenai bersembang mengenai lifestyle, kita berbincang mengenai pandemik kan. Jadi di dalam Zurich Takaful ni kita ada satu produk Haji yang ini ialah produk yang unik lah, yang dipanggil sebagai Pro Essential. Yang terbaru kita masukkan Pro Essential dengan 5 rider lengkap. Jadi dengan 5 rider lengkap juga kita tambah lagi dengan COVID-19 post vaccination coverage lagi dalam kempen untuk Pro Essential ni. Memang unik produk ni kan. Jadi saya tak dapat ceritakan secara detail lah hari ni sebab itu akan mengambil masa yang panjang. Okey, yang kedua kita ada produk Takaful Pro Invest. Yang mana dia punya objektif ialah untuk optimumkan pulangan pelaburan dengan syariah Global Hedge Fund daripada BlackRock ni. Kita the only syarikat takaful yang mempunyai fund manager BlackRock ni. Kan dia punya fund performance memang progressing very well lah. Okey. Dan yang ketiga ialah Family Hero. Yang ni orang suka. Okey, manfaat yang ada dalam Family Hero ni yang kena dengan situasi sekarang ni, nak balik raya dan sebagainya ataupun nak pergi beraya dan sebagainya, kita ada satu benefit yang ada dalam produk tersebut yang dipanggil sebagai manfaat balik kampung. Itu uniknya tentang 3 produk ni Haji yang ada dekat Zurich Takaful. Okey Haji, itu sedikit sebanyak sebab masa mencemburi kita kan. Okey, bercakap berkenaan dengan General Takaful pula Haji kan. General Takaful Zurich ni popular Haji. Betul, kan. Betul. Antaranya yang saya paling suka ni ialah macam free towing service tu. Kan macam baru-baru ni kereta saya rosak Haji kan. Towing tu dia hantar sampai ke lokasi yang perlu saya servis kereta tu kan. Jadi alhamdulillah saya rasa lega kalau tak dikira 1 kilometer dah berapa ringgit kan. Kira-kira balik keluar duit banyak kan. Jadi mungkin Haji boleh ceritakan daripada General Takaful kan, apa yang unik, produk-produk unik yang ada di dalamnya. Okey. Terima kasih Saudara Nas. Bagi General Takaful, kita lebih tahu mengatakan pemandu di Malaysia ni memang perlukan perlindungan kenderaan. Jadi perlindungan kenderaan kami ni very comprehensive. Kita ada pelbagai orang kata apa policy dan juga kita ada pelbagai offer yang kita boleh bagi kepada pemandu-pemandu di sana. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, kita punya layar sesawang nanti. Jadi kalau boleh kita ikut layar sesawang kita, nanti saya akan kongsikan bersama selepas kita punya rancangan ni. Jadi selain daripada apa yang kita ada tu, kita juga mempunyai kemungkinan besar kita relatekan kepada bulan Ramadan dan Hari Raya persiapan ni. Kita ada juga protection untuk house owner householder. Okey, house owner householder ni ialah berkaitan tentang perlindungan bagi isi rumah dan juga rumah peserta tu sendiri. Jadi benda ni amat penting sebab kita tak tahu dalam musim Ramadan ni dan juga Hari Raya, mungkin sibuk masak, sibuk dengan benda-benda di dapur, berlakunya kebakaran. Jadi bila berlakunya kebakaran, selalunya orang mungkin ingat dianya hanya protection tu pada dasar rumah itu sendiri. Tetapi tak ada orang yang ramai yang tahu mengatakan konten rumah itu sendiri ataupun kelengkapan rumah itu sendiri boleh juga ditakafulkan. Jadi perlindungan tu ada. Jadi dari segi ni saya rasa tak ramai yang betul-betul arif tentang private ni. Itu nombor 2. Nah, yang ketiga ialah kita ada personal accident. Ini amat penting kita tahu dalam kita melakukan setiap kerja hari-hari ataupun perjalanan kita apa semua, kita tak pernah terfikir berlakunya kemalangan yang mungkin kita tak rancang. Jadi dengan adanya protection PA ni sendiri atau dipanggil personal accident, ini adalah satu perlindungan yang baik untuk peserta. Harganya tidak mahal, okey. Kalau nak tahu harganya, layar layar sesawang kita akan ada untuk menceritakan kesemua yang anda semua ingin tahu. Dan juga ada pelbagai lagi produk-produk yang tertentu, dan yang paling mutakhir yang kita ada ialah
vaccination PA. Ini vaccination PA ni adalah untuk sesiapa yang mendapatkan vaksinasi, dia boleh dapatkan perlindungan jika berlakunya apa-apa yang adverse ataupun yang orang kata apa, berlakunya kesihatan mungkin tidak baik lepas mendapatkan vaksinasi. Okey, ini penting. Mungkin ramai tak tahu, tapi Zurich ada perlindungan tersebut, tuan-tuan dan puan. Jadi jangan lupa layar sesawan kami itu ada menceritakan pelbagai offer daripada Zurich, dan apa produk-produk yang kami offer itu semua terdapat di sana. Jadi jangan lupa untuk layar sesawan kita, ya. Jangan lupa, memang terlalu banyak info yang ada dekat kita punya website, cuma kadang-kadang orang tak masuk je kan. Jadi kalau masuk dalam tu, kempen, produk baru, fund performance, semua ada dekat situ. Jadi janganlah anda tidak melayari kita punya Zurich Takaful punya laman sesawang. Betul. Okey, Haji, saya pun nak mengambil kesempatan untuk melakukan ucapan juga. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua kaki tangan Zurich Takaful dan juga Zurich Malaysia yang bertungkus lumus memastikan perjalanan Zurich Takaful sentiasa lancar, dan juga semua agensi Zurich Malaysia. Di mana peranan kita ni lah untuk memastikan semua rakyat Malaysia terus dilindungi. Ya, betul. Jadi Haji, why not kita sama-sama raya.